Saya sengaja kongsi perkara ni dengan perempuan sebab saya tahu kalau saya hadapi benda ni mesti mak bapak lagi pun sama juga menghadapi benda yang sama. Tak boleh biarkan satu hari berlalu tanpa main game. Jadi kita, at least kita berusaha dengan doa lah. Ya, sebab ini perasaan anak-anak memang susah tuan-puan, anak-anak saya pun. Bila kita tangkap, boleh bangun sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Hanya untuk bermain game sebab dah pakat dengan kawan-kawan ni. Saya sampai kata, ya Allah, macam mana nak buat dengan anak aku ni, 2-3 pagi ni. Saya cuma nak positifkan tu, saya kata sebelum main game tu, tahajud dulu, saya kata. Tahajud dulu. Saya kata, okey Umi, dia kata. Dia nampak. Tapi memanglah, dia bangun. Seminggu tu ada 2 kali, 3 kali dia bangun. So, dan kemudian bila kita perasan dia tak tahajud ke apa ke, so kita paginya tu bila subuh mengantuk, kan? Jadi waktu tu kena bincang balik. So, bila bincang balik, dia cakap 2 benda ni. Umi, macam mana ya? Dia kata, saya tak boleh biarkan satu hari berlalu tanpa main game. At least nak tengok juga YouTube tu. Kalau saya tak main, saya nak tengok YouTube. Macam mana permainan itu dia dimainkan. Dia kata. So, dia meluahkan. Bila dia meluahkan pada kita, tuan-puan, saya fikir, saya kata, macam mana aku nak jawab? Sebab bila kita berada dekat tempat dia pun, macam mana kita nak buat ni? So, yang saya boleh sarankan adalah I will help you, tapi Umi kena rotan awak. Saya kata gitu. Supaya ada rasa sakit. So, saya kata saya boleh tolong, tapi saya akan rotan awak. Macam mana? Dia tunduklah waktu tu. Saya kata, okey, sedia? Sedia. So, saya rotan dia pun. Umur dia 12 tahun. Saya kata, okey, tonggeng ya. Kau buat rotan tu kita baca lah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Baca, sap. Lepas tu jalan dia terkengkang sikit. Sakitlah nak duduk kan. Alright. So, sebab apa saya kata, saya niatkan untuk awak belajar daripada benda ni. You have to be strict to yourself. You kena ada self-control. Kalau you tak ada self-control, siapa yang nak control you? Tahu dia kata. Dia kata tahu, tapi dia memang tak boleh nak kawal diri dia. So, saya kata saya akan tolong lah. So, saya kata once saya nampak awak pegang aja handphone itu bukan masa untuk main, saya akan pukul awak. So, memang tuan-puan. Lepas tu baru semalam kena. Esoknya pun dapat juga di luar waktu untuk dia main game tu. Sebab dia satu hari ada 1 jam. Jadi dia tak sabar dengan 1 jam tu. So kita pun rotan lah tangan dia. Lepas tu setengah hari gini je. Kan? Sebab saya bincang. Saya bincang dulu dengan dia. Saya tak ada dalam keadaan saya marah lah. Saya kata okey, yang tu tak betul tu. Sebab saya dah make a promise. Saya kata saya kena buat juga. Saya kena. Okey Umi. Dia terima. Cara kita. Actually bila kita nak bagi dia rotan tu, dia kena lama. Sebab saya untuk nak rotan dia ni, saya bagi masa dalam tempoh setahun. Untuk saya kata okey, kalau tak boleh saya akan rotan. Tapi permulaan dia memang banyaklah journey dia. Buat jadual. Mula-mula tak ada waktu untuk main game. Tapi tengok dia main juga kan. Jadi kita letakkan jadual untuk main game. Ada jadual PDPR dia. Lepas tu tengok bila ada tu dia main juga. Kemudian extend pula sampai ada Discord dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan di luar daripada sekolah. So yang itu kita revise balik. So macam tu kita akan bincang. So kita buat dulu, revise balik jadual-jadual tu. Lepas tu ada pemantau. Bila ada pemantau pun sibuk juga ngurusan sendiri kan. Tak memantau. So macam tu kita pun betulkan balik. Banyak. Saya rasa dalam sebulan tu 5 kali tukar jadual. Tu dalam sebulan tu. Jadi nak sampai ke setahun, puan-puan. Sampai itulah yang okay, you bolehlah main malam tapi bertahajud dulu. Macam tu syarat dia tau. Boleh sampai jadi macam tu. Boleh bertahajud dulu. Okey lah, dia pun bertahajud. Tapi sehari 2 je. Tapi lepas tu bila terjaga, yang dia pegang handphone lagi. Jadi nampak macam, saya kata you perasan tak benda tu dah addicted. Dan sehingga kan,
kakak-kakak dia nampak saya letih kot urus benda ni, sebab saya sengaja kongsi perkara ni dengan perempuan sebab saya tahu kalau saya hadapi benda ni mesti mak bapak lagi pun sama juga menghadapi benda yang sama. So anak saya yang dah agak besar dewasa sikit tu dia faham, dia kata Umi kata tak apa kita bergilir Umi, biar saya pula yang take charge, dia kata. Jadi kali ni dia buat cara dia simpan handphone tu dalam bilik dia dan kena kalau ambil juga adik dia kena bayar denda. Sanggup Kak? Sanggup bayar RM2 kena bayar tu. Sebab dia dah letak, lepas tu dia ambil balik. Kan dia dah letak, dia ambil bukan pada masanya lah. So bayar RM2. Lepas tu pandai pula cari duit. Umi hari ni ada kerja apa-apa? Kena upah, minta upah. Sebab nak bayar dia punya habit yang buruk tu. So kat situ pun kita tahu dan kita bincangkan balik lah. So bila bincangkan balik tak boleh juga. And then kakak dia sorokkan. Bila sorokkan, rupanya budak-budak ni pandai. Daripada laptop itu dia pasang scan. Dia boleh kesan, dia cari mana. Dengan laptop tu dia pergi cari. Kat mana. So bila beep dia tahulah. Kat mana. Rupanya kakak dia pergi simpan dekat dalam drawer laci yang untuk stokin dia, stongan dia apa semua tu kan. Dia selongkar. So berlaku beberapa kali, cuma kakak dia tidak ada evidence. So kita buat solat hajat, kita buat, semua buat lah kan. So lepas tu dah solat hajat, rupanya itulah Allah akan bantu kita. So dengan solat hajat selalu minta, ya Allah bantulah anak kami ni, adik kami ni kan, anak. Satu masa anak saya yang perempuan itu dia pasang phone video. Tanpa dia sedar, dia terlupa. Dia terpasang macam tu, dia tinggal dalam bilik. Jadi, phone itu dia merakam seluruh yang berlaku dalam bilik tu. Jadi, bila adik dia ambil handphone tu, sebab adik dia patut boleh guna handphone tu pukul 5-6 petang macam tu lah. So, waktu tengah hari kita, waktu lunch kan. Jadi, diorang dah ada duty dah. Siapa yang masak, siapa yang tu. Jadi, waktu tengah hari tu, dia pergi masuk bilik. Waktu sibuk kakak-kakak dia dekat dapur, dia kena serve aja urus lap meja dengan hidang pinggan ke apa ke gitu. Dia punya selesai, dia lari ni atas. Lepas tu dia turun balik. Zap ni atas. So, nampaklah yang terbongkok-bongkok, tercari-cari itu. Memang nampak. Okey. So, yang itu pun kita bincangkan juga. So, bincangkan tapi dalam seminggu macam tu, saya ambil video tu, saya pun terus panggil dia. Jadi sebab kita mula-mula reserve dan benda tu tak nak tunjuk lagi kan. So lepas tu tengok memang tak boleh nak kawal juga. So kita pun keluarkan. Tetap tak boleh nak kawal, keluarkan. Lepas tu saya pun tunjuk. Tengok awak macam ni. Ini Allah nampak ni macam ni kan. Ini baru video kita. Kalau Allah nampak tu besok di hadapan seluruh manusia akan nampak. Ini pun dia terkebil-kebil kan. Lepas tu saya cakap dengan dia. Okey, bagi tahu saya. Ini perangai macam mana ni? Tapi saya memang tak adalah marah ke apa ke. Kita dah tua kot Jadi tak adalah mudah marah. Kalau umur 30 tahun dulu siap lah kau kan. So saya pun tunjuk, okey ini perangai siapa ni? Perangai siapa ni? Dia lama tau. Saya memang nak suruh keluarkan daripada mulut dia tu keluar. Lepas tu baru dia sebut. Macam nampak gaya pencuri. So saya kata you punya habit satu je. You self control tak ada. Tapi orang nampak you nampak tak? You buat apa? You dah membohong, you dah selongkar bilik orang, you ambil sesuatu tanpa izin. Satu persatu saya ni, okey. So ini semua perangai apa? Pencuri Umi. So tak secara langsung you sedang develop in yourself perangai, sikap, attitude. Dia sendiri sebut pencuri. Okey, rotan lagi. So waktu rotan tu tidaklah kita macam marah-marah ke jerit ke, taklah. Tapi saya kata saya niatkan ini just supaya you ada self control. Tapi betul perempuan memang kat rumah tak jalan nak kawal anak ni. You sorok sama ada you terus hilangkan, ambil, bawa dengan kita dalam beg ke apa ke, tapi kena jaga pula diorang punya perasaan dan emosi rebellious dia tu. Nanti dia akan jadi rebel. So akhirnya saya agak sedikit bersyukur sebab dia akan masuk ke asrama. Jadi asrama ni memang tak ada tak ada inilah bahan-bahan yang semua tak ada. Tapi kita fokuskan dia untuk persediaan masuk asrama ni.
Saya hantar dia ke Sinar di Port Dickson. So, Sinar ini dia belajar di situ dalam 3-4 tahun dan dia akan direct masuk ke Al-Azhar University. Jadi dia belajar semua kitab-kitab universiti, di universiti lah dia dah belajar dulu. Jadi sekarang ni kena buat revision yang dia kena hafal, dia kena belajar bahasa Arab dan sebagainya. So saya memang adalah tutor tu. So dalam ada tutor tu ada jugalah game-game yang macam tu juga kan. Jadi hopefully benda ini semua satu proses. Dia bukan boleh sebulan 2 bulan. Dia mungkin ambil setahun, dia mungkin ambil 2 tahun. Tapi kita kena sabar dan terus berusaha. Sebab itu yang Allah taklifkan pada kita. Kan, bukan kejayaan tu. Jadi mungkin waktu kita dah mati, esok baru dia teringat. Ya Allah, mak, ibu macam ni rupa-rupanya jaga saya. Mak susah-susah kan. Dan mungkin pada waktu dia yang nak mati, kita dah mati kan. Dia yang nak mati waktu tu baru dia teringat. Tapi kita tak kisahlah. Apa yang kita penting, apa yang Allah suruh kita lakukan, kita buat. Ya? Sebab anak kita memang sentiasa ditunggu, diintai oleh syaitan. Dan syaitan anak kita bekerja sama malah. Wallahualam tuan-puan kan. Okay. So jadi situ ada tak siapa-siapa nak tanya berkenaan gadget ni? Tuan-puan tak ada masalah sangat Banyak masalah ya Allah. Oh, betul. Kan. Tapi kita kena disiplinkan lah lagi. Saya dalam kereta pun bincang aja dengan suami. Bang, macam mana bang tengok anak kita ni begini. Lepas tu saya kata kenapa tak boleh ubah? Kita rasa macam tak boleh juga kan. Kenapa tak boleh ubah? Lambat sangat dia ni. Dah setahun dah ni. Lepas tu suami saya cakap sebab dia tak rasa benda tu satu kesalahan. Apa salahnya? Dia kata gitu kan. Apa salahnya aku main tak kacau orang kan. Dia tak rasa benda tu salah. So saya pun kata kita kena tunjuk jugalah kesalahan dia apa kan. Sebab tu kita kena pandai keluarkan apa kesalahan dia. Antara yang pertama kesalahan dia adalah dia sendiri menzalimi masa. Jadi masa dia habis dengan benda tu. Ya.